Sikit lagi. Aha. Warga sebagai sekolah sebagai keluarga. Forever mind. Forever mind. Apa maksudnya? Selama-lamanya. Tengok dia punya lain macam maknanya. Mantap. Alright, suasana kerja yang sangat apa tu? Boleh tuliskan lagi Cik Puan, Tuan. Cinta hatiku, cinta dalam hati. Uish, ini cinta ni satu benda yang sangat subjektif. Cinta. So sekolahku, keluargaku adalah cinta. Gitu dia. Silakan tuan dan puan, 32 orang teruskan menulis sikit saja lagi kita nak cecah 30%, 50%. Selesa, our pride, cinta dalam hati, sehati sejiwa, saling hormat menghormati, memberi hikmat. Baik, duniaku kegembiraan, sketsa sebuah cinta. Uish, lain macam ayat ni. Sketsa sebuah cinta. Okey. Baik, seterusnya 32. Sikit lagi tuan dan puan. Kita request dalam 3-4 orang lagi. Tuan-tuan dan puan yang berada dalam ni boleh isikan maklumat. Sikit lagi. 3 orang lagi. Alright. 3 orang saja lagi untuk kita mengabsahkan apa yang ada di sini. 33. 2 orang saja lagi. Okey, 2 orang sahaja lagi tuan dan cik puan. 2 orang sahaja lagi. 33 orang sudah. Bagi mereka yang ada dalam ni, tuan dan cik puan boleh isikan link. Klik link yang ada di ruangan chat sekarang. 34. Alhamdulillah. Satu lagi. 35. Tuan dan cik puan boleh buka audio sekarang. Cakap kepada ahli keluarga yang lain. Tahniah keluargaku. 1, 2, 3. Tahniah keluargaku. Buka video, buka audio. Tahniah keluargaku. Tahniah keluargaku. Alhamdulillah. Makin bertambah. Tahniah keluargaku. Alhamdulillah. Okey. Keluargaku. Tuan dan cik puan, tahniah kepada semuanya. Okey, tahniah kepada semuanya sebab anda telah berjaya. Tahniah keluargaku. Tu dia. Okey, tahniah kepada semua. Alhamdulillah, tahniah kepada semua. Good job. Baik, apa yang berlaku adalah saya nak beritahu pada anda, sebenarnya ini bukan soalannya. Soalannya adalah sejauh mana kita bekerjasama untuk melakukannya. Itu soalannya. Ini adalah tajuk yang saya berikan. Sejauh mana kita bekerjasama. Sekiranya kita bekerjasama, fokus, maka apa yang kita nak lakukan jadi mudah. Betul? Apa yang kita nak lakukan jadi mudah bila kita bekerjasama. Tuan-tuan, jika kita nak cepat, kita boleh pergi seorang-seorang. Nak cepat, pergi seorang-seorang. Tapi kalau kita nak pergi jauh, kita kena pergi beramai-ramai. Macam kes sekarang, jika anda perasan, cik puan ayah, ustazah tak dapat nak dengar. So apa yang berlaku adalah, jika nak cepat, kita boleh tengok aja. Kita boleh tengok tanpa buat apa-apa. Namun apa yang berlaku adalah kita dapat lihat beberapa di kalangan keluarga kita yang membantunya. Apa maknanya? Jika kita nak pergi jauh, pergi sama-sama. Jika kita nak pergi cepat, boleh pergi seorang. Bermaksud dekat sini kita dapat lihat kebersamaan yang ada di dalam SMK Takis berkenaan dengan keluargaku. So dalam keluarga ni apa cerita dia? Dalam keluarga ni ceritanya adalah kita ada perkara yang kita namakan rules, peraturan. Apa peraturan dalam keluarga? Tuan-tuan tuliskan di ruangan chat. Apa peraturan yang tuan-tuan dan cik puan buat dalam keluarga tuan-tuan dan cik puan? Silakan. Saya di keluarga saya biasa peraturannya adalah televisyen tak ada kat rumah. Sampai tahap tahun ini dah hampir berapa tahun berkahwin, darjah 5 anaknya, so hampir dekat 12 tahun lebih kurang. Dekat 12 tahun. So peraturan keluarga kami adalah tidak ada TV. Kerana apa? Sebab jika ada TV, nanti TV tu yang akan mengambil alih tugas mak dan ayah. Maksudnya nanti saya tidak mampu untuk menjaga apa yang masuk dalam pemikiran anak-anak. Sebab TV yang akan mengawal. So itu peraturan keluarga kami. Maka apa saja yang melibatkan televisyen tak ada kat rumah. Tapi internet ada, kira laptop semua ada. Cuma TV je tak ada. So itu peraturan keluarga kami. Dan orang lain melihat peraturan itu sebagai satu benda yang kenapa pelik sangat? Kenapa pelik sangat ni tak ada TV? Dan bila tak ada TV ni, apa yang berlaku adalah saya perasan anak-anak dia dapat fokus dalam pembelajaran. Alhamdulillah anak pertama dapat nombor 1, nombor 2 dalam kelas. Anak kedua dapat nombor dalam tertinggi juga 1, 2 dalam kelas. Kerana apa? Kerana peraturan yang telah ditetapkan semenjak awal. Maka dia boleh fokus. Itu antara salah satu manfaat yang dapat. So tuan-tuan boleh tuliskan di ruangan chat sekarang, apakah makna, apakah peraturan yang tuan-tuan dan cik puan buat di rumah. Itu dia. So berdisiplin. Cikgu Bashir kata berdisiplin. Nampak? So berdisiplin. Yang ke seterusnya, Cik Parusbiah tolak ansur. Betul? Tolak ansur. Seterusnya, kerjasama kata Cik Puan Dayang. Kemudian Tuan Muhammad Nur, makan bersama. Memang bagus makan bersama. Jangan terlalu berkira, betul. Terutamanya soal makan. Tepati masa, betul. Tepati masa. Yang ni memang
peraturan kita kat rumah menempati masa. Cik Panur Zaitulani adalah memahami, betul. Cik Panur Khadijah berkongsi, betul. So melengkapi, saling lengkap, betul. Cik Panur Olivia, jangan membazir. Itu terutamanya bab makanan. Saya baru balik daripada Ranau dan apa yang berlaku adalah keluarga di Ranau, mereka keluarga besar, hampir 13 orang yang berada di Ranau dalam satu rumah tersebut. Apa yang berlaku adalah mereka bila makan, mereka tidak membazir. Salah satu perkara yang saya belajar adalah apabila kita berada dalam keluarga, yang penting adalah kita kena saling untuk berbincang. So apa yang berlaku dekat rumah tersebut di Ranau? Sebelum masuk ke rumah tersebut, saya pelik. Tiba-tiba ada yang buka cermin tingkap, kemudian menyebut perkataan talipo. Saya tanya sana, apa tu maksudnya? Dia kata tumpang lalu, mohon izin nak lalu ini ha. Kemudian apa yang berlaku adalah nampak keluarga besar. Maknanya kampung itu menjadi satu keluarga. Saya bertanya soalan. Soalan yang saya tanya adalah, adakah ini budaya? Ya, ini adalah budaya di kampung ini. Di mana jika kita, dia kata, jika kita tak tegur orang semasa kita lalu depan rumah mereka, itu kurang ajar namanya. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya itu keluarga, peraturan di kampung tersebut. Dan menariknya adalah apabila berlakunya sedemikian, semua satu kampung itu berada dalam keadaan yang sangat harmoni. Makan memang sangat cukup. Kampung tersebut ada padi yang banyak. Macam saya tidur di rumah 4 ekar keladi pula. Padi. Ada 4 ekar padi. Dan saya bertanya soalan. Padi ni jual ke tuan? Dia kata tak. Dan dia minta saya memanggilnya bapa. Peraturan dalam rumah ini adalah yang pertama dikata jangan malu. Yang keduanya adalah anggap saya sebagai bapa. Just panggil saya bapa. So, panggillah bapa kepadanya. So akhirnya rasa kebersamaan. Maksudnya apa tuan-tuan, dekat sini pentingnya kita berkomunikasi. Dan inilah yang berlaku sebenarnya. Bersyukur, tumpang lalu bilangnya. Betul Cik Panur Olivia. Tumpang lalu, baba, tumpang lalu. Baik, so jangan pentingkan diri. So ini adalah keluarga yang kita nak. So keluarga yang kita nak adalah tuan-tuan dan Cik Puan, adalah keluarga yang sentiasa bertoleransi. Setuju dengan saya? Yang bekerjasama, betul? Yang sentiasa memberi, orang kata, dia macam ni tuan-tuan. Bila kita faham kenapa berlakunya krisis dalam keluarga, kerana komunikasi. Setuju dengan saya? Berlaku krisis dalam rumah tangga berdasarkan apa yang kita dapat baca adalah kerana krisis komunikasi. Contoh, orang yang berada di Malaya, di Semenanjung contohnya, mereka mengungkapkan perkataan begini, orang tu suaminya datang daripada Kedah. Bila bercakap bahasa Kedah, dia bercakap Kedah itu bercakap bahasa Kedah, dia cakap ular tu sebagai ulang. Ni kita belajar bahasa Kedah kejap. Ulang. So tuan-tuan, cuba sebut ulang. Ni, silakan kita belajar komunikasi sekejap. Okey, sila sebut ulang. 1, 2, 3. Boleh buka audio ulang. Ular tu sebut ulang. Ulang. Dia tanpa Q kat belakang. Suami cakap ulang. Apa yang berlaku adalah isterinya bercakap macam ni. Isterinya bercakap, abang, katok lah. Katok tu dia orang Kelantan. Isterinya orang Kelantan tuan-tuan. Orang Kelantan dia kata katok. Katok tu bukan katak. Katok tu dalam bahasa Kelantan bermaksud apa dia tuan-tuan? Orang Kelantan anda ni, apa maksud katok? Pukul. Betul. Maksud katok adalah pukul. Akhirnya bergaduh bercerai. Kerana apa? Miscommunication, salah faham. Padahal yang masuk itu adalah ular dan dipanggil ular. Kemudian isterinya mengatakan bahawa katok lah, pukul lah. Tapi suaminya bercakap ular. Isterinya cakap katok lah, pukul lah. Akhirnya bergaduh bercerai tuan-tuan. Ia adalah kerana masalah miskomunikasi. Oleh kerana itu, pertama macam mana untuk kita rapatkan jurang perkara tersebut. So dalam keluarga kita yang pertama adalah kita kena tahu banyak perkara berlaku masalah komunikasi ini kerana pertama adalah tonaliti suara. Tonaliti suara tuan-tuan. Tonaliti suara bermaksud cara kita berkomunikasi tersebut tak kena pada tempatnya. Maksudnya apa dia coach? Maksudnya adalah 90% masalah yang berlaku di dalam keluarga kita adalah kerana masalah komunikasi. Contoh, seorang suami datang balik rumah, kemudian isterinya berjumpa dengan suaminya. Dan apa yang berlaku pada suaminya? Suami bercakap, abang penat lah. Kemudian boleh buatkan saya air.
Kata suaminya. Isteri kata, abang buatlah bang. Saya pun penat juga. Abang buatlah. Lepas tu suami cakap apa? Suami dia cakap, awak ni tinggi suara pula dekat saya. Awak ni tak sayang saya ke? Tak, saya penat. Abang buatlah air tu. Saya penat. Lah, akhirnya bergaduh tuan-tuan. Kerana apa? Tonaliti suara. Itu saja. So bermaksud elakkan kita menggunakan tonaliti suara yang tidak sepatutnya. Maksudnya apa ya coach? Maksudnya lah kita kena faham konteks. Konteks yang berlaku pada ketika itu. Jadi sebelum kita membuat apa-apa keputusan, fahamkan konteks yang berlaku dahulu. Apa niat, hajat, tujuan yang berlaku tersebut. Begitu. Baik. Izinkan saya untuk berkongsi kaedah ini kepada tuan dan cik puan yang saya kasihi. Baik, Cik Puan Nurhaiti mengangkat tangan tu, apa yang boleh saya bantu ataupun tertekan di sana? Tertekan di sana atau bagaimana? Baik, so tuan dan cik puan, mari kita belajar kaedah tempo, perlahan atau lajukan. Mari kita belajar kaedah yang betul. So, dalam keluarga kita ni ada macam-macam adik-beradik, ada macam-macam abang long, ada kak long, ada macam-macam. Mari kita belajar kaedah memeriksa kadar pertuturan. Baik, tuan-tuan dan cik puan, kita akan gunakan timer 1 minit. Sekarang berada di tempat yang mana yang ada sekarang ni, ambil satu buku atau catatan dalam bentuk tulisan untuk disebut. Cuba ambil sekarang ni, sila dah. So jika dah ambil, boleh tuliskan di ruangan chat dah. Ambil buku atau majalah ataupun buka phone jika anda guna laptop untuk membaca satu artikel. Itu je. So jika dah tulisan, katakan di ruangan chat dah siap, dah ada dah. Silakan. Silakan jika dah dapat tuliskan di ruangan chat dah. Okey. Maksudnya saya tahulah tuan dan cik puan dah ada bahan bacaan yang nak dibaca dalam masa 1 minit. Okey, jika dah ada bahan bacaan yang hendak dibaca yang boleh dibaca dalam masa 1 minit, tuliskan di ruangan chat dah. Silakan. Boleh tuliskan di sana sekarang. Okey, sudah dapat dah bahan bacaannya? Kita sedang melihat maklum balas. Okey, terima kasih. Tuan Sapri, terima kasih Cik Puan Jin. Okey, dah ada. Bagaimana yang lain? Dah ada dah bahan bacaan? Yang ni kita buat praktis. Sebab tu kita gunakan Zoom. Okey, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alright, so dah ada beberapa orang sudah yang telah ada. Alright, jom kita periksa kadar pertuturan anda dalam bentuk tulisan. Kita lihat di sini. Okey, dalam masa 1 minit kita akan melakukannya. Periksa kadar pertuturan anda. Bacakan maklumat atau info tersebut. Baca je. So saya akan kirakan dalam keadaan 1, 2, 3. Kemudian baca maklumat itu. Kita nak lihat berapakah kadar kelajuan yang anda gunakan. 1 minit bermula sekarang. Baca bahan bacaan tersebut. Silakan. Okey. Right, teruskan membaca. Kita ada 45 saat sahaja lagi. Okay, baca bahan bacaan tersebut. Tulisan, artikel, information, apa saja. Okey, ada 30 saat sahaja lagi. Kita akan kembali kepada basic untuk tajuk ini sebenarnya. Sekolahku, keluargaku. Apakah basic yang ada? Okey, 20 saat sahaja lagi tinggal. Okey, 10 saat sahaja lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa dah tamat. Okey, masa dah tamat tuan dan cik puan. Sekarang kirakan berapakah patah perkataan yang telah tuan dan cik puan baca sebentar tadi. Kirakan sekarang. So tadi sampai mana dapat bacanya? So sila kira sekarang berapakah jumlah perkataan yang telah dapat dibaca dalam masa 1 minit. Bermula daripada ayat pertama yang kita bacakan tadi. Dan tuliskan di ruangan chat. Berapakah jumlah perkataan yang telah dibaca tadi? Ada dapat 50, 70, 80, 100 patah perkataan? Silakan. Kita kembali kepada asas untuk tajuk ini. Kita kembali kepada asas. Silakan boleh tuliskan maklum balas.
Berapakah patah perkataan yang dapat dibaca sebentar tadi? Okey. Boleh kirakan kembali? So, Cikgu Bashir ada 105 patah perkataan, Tuan Sapli ada 108 patah perkataan, Cik Puan Nur Khadijah ada 99, 125, 112, Tuan Lomohan ada 101, 110. Alright, lagi-lagi maklum balas kita perlukan. So, 210, maju Cik Puan Jin. Kemudian saya baru saja berikan screenshot yang tadi, yang kita letak makna tadi tu. 130, 198. Tuan-tuan, mari kita lihat jawapan yang sepatutnya. Berapakah peratus ataupun jumlah yang sepatutnya kita berkomunikasi sebentar tadi? Berapa peratusnya? Mari saya kongsikan sekarang. Jawapannya adalah, okey, sebentar. Jawapannya dah terletak kepada slide yang seterusnya yang saya pancarkan sekarang. Jawapannya adalah sebanyak sebanyak 120 ke 130 patah perkataan sahaja. So itu yang terbaik. Bagi mereka yang lebih daripada 130 patah perkataan, terlalu laju. So bila terlalu laju ada masalah sikit. Masalahnya adalah mungkin kelajuan tersebut boleh membunuh. Maksud kelajuan membunuh adalah maksudnya mungkin kita bercakap dalam keadaan yang pantas menyebabkan orang lain mungkin tak dapat nak memahami apa yang kita sebutkan. Dan bagi mereka yang kurang daripada 120 patah perkataan juga bahaya sebab anda terlalu perlahan. Jadi tak boleh perlahan sangat. Begitu. So sekarang mari kita lihat menggunakan metronom. Benda ni boleh digunakan sebenarnya. Sebab apa saya gunakan kaedah ini? Yang pertama sekali, jika kita perasan, masalahnya adalah apa perkara yang kita gunakan banyak di rumah. Kita tak guna nasi yang banyak. Tidak. Kita tidak menggunakan, apa yang kita gunakan banyak di rumah sebenarnya? Yang kita banyak gunakan di rumah adalah komunikasi, betul? Perkataan. Perkataan-perkataan lah yang membentuk apa yang kita sebut kepercayaan. Begitu juga di sekolah. Di sekolah, yang menyebabkan kita terjadi seperti ini adalah kerana perkataan-perkataan yang kita berikan. Contoh, saya bawa satu konteks di sekolah. Okey, konteksnya begini. Tuan-tuan, Cik Puan, perhatikan baik-baik apa kena-mengena yang saya kongsikan sekarang berkenaan dengan tajuk Sekolah ke Syurgaku. Baik, pertama sekali ada seorang student, pelajar, dia datang ke sekolah, kemudian dia lambat. Sekiranya ada seseorang guru yang berada di pintu pagar mengatakan bahawa awak ni malas datang sekolah. So pertama sekali adalah sekiranya, saya katakan ayat sekiranya. Kemudian pelajar tersebut dia masuk dalam kelas tetapi perkataan tadi telah ada satu perkataan iaitu malas. Bila masuk dalam sekolah, bila buka latihan contohnya, so buka buku latihan, guru yang terlibat tiba-tiba melihatnya dan mengatakan bahawa, awak ni tak siapkan kerja sekolah, kenapa malas sangat ni? So kedua adalah malas telah diberikan kepada pelajar tersebut. Balik ke sekolah, mak dia pula melihat anaknya meletakkan baju bukan pada tempatnya, bukan pada mesin basuh. Dan mak menggunakan perkataan, abang malas sangat ni kenapa ni? Letak je. Malas dah ada 3 kali didengar pada hari tersebut. Soalan saya, siapa yang membentuk identiti pelajar tersebut? Siapa? Yang membentuk identiti malas. So yang membentuk identiti malas adalah mereka yang pelajar tersebut berjumpa daripada pagi sampai ke malam. Dan malas adalah satu label dan label adalah perkataan. Perkara yang paling banyak kita gunakan pada setiap hari adalah bukan makanan. Perkara yang paling banyak kita gunakan pada setiap hari adalah perkataan. So perkataanlah yang menyebabkan seseorang itu mengalami proses yang kita namakan identitinya boleh berubah kerana perkataan. Berdasarkan kajian, Tuan dan Cik Puan boleh gunakan kaedah ini, perhatikan orang yang bermain game. Kenapa orang bermain game? Berapa ramai di kalangan kita yang bermain game? Ramai. Pelajar pun bermain game? Ramai. So, bila bermain game, apa yang berlaku adalah kita lihat game memberikan penghargaan. Nyawa, daripada shilling, kemudian love dan lain-lain. Sebab itulah jika Tuan dan Cik Puan perasan, permainan memberikan penghargaan dalam bentuk yang orang suka. Contoh pernah main Mario Brothers yang jadi makan cendawan tu jadi besar.
Kan? Lepas makan cendawan jadi besar, kemudian dia berlari-lari, dipijak atas kura-kura penyu, dapat markah. Dia lompat, dapat markah. Last sekali lompat 5,000, dapat markah. Lawan dengan naga, dapat markah. So, berdasarkan apa yang kita boleh lihat dekat permainan Mario Brothers tadi, tidak sampai 25 saat, game memberikan penghargaan. Bermaksud, kenapa kita ketagih bermain game bagi mereka yang ketagih? Kerana game memberikan penghargaan, kepuasan, satisfaction. Di dalam dunia realiti, orang bagi apa? Orang bagi makian, cacian, perlian, hinaan. So, bermaksud, sebenarnya untuk memastikan keluarga kita adalah keluarga yang terbaik, keluarga yang sekolahku, keluargaku adalah pertama sekali dalam keluarga kita, elakkan untuk memberikan kata-kata yang merosakkan perhubungan dalam keluarga tersebut. So, ubah perkataan. Contoh, air jagung dengan air jagung ketagih. Tuan-tuan nak yang mana? Nak air jagung ke atau air jagung ketagih? Sila tulis di ruangan chat. Air jagung ke air jagung ketagih? Nak yang mana? Air jagung atau air jagung ketagih? Nak yang mana satu? Sila buat pilihan sekarang. Okey, air jagung atau air jagung ketagih? Okey. Oh, ketum. Tuan nak ketum. Keluar daripada konteks. So, apa yang berlaku adalah di sana, ketagih. Kenapa? Sebab perkataan ketagih tersebut. Sekarang, air jagung ketagih, sebelahnya pula ada kedai baru buka, air jagung ketagih viral. Nak yang mana pula? Nak air jagung ketagih ke atau ketagih viral? Nak yang mana? Nak air jagung ketagih viral. Akhirnya kita akan memilih viral. Kerana faktor perkataan. Nampak? Hanya dengan perkataan boleh mengubah minda manusia. Maka dalam keluarga kita, dalam konteks sekolah, kita kena ubah perkataan. Macam kes tadi tu, pelajar tadi tu jadi malas, bukan sebab dia apa yang kita namakan dirinya saja sebenarnya. Dia ada faktor sekeliling yang menyebabkan dia jadi macam tu. So, kita kena hati-hati. Betulkan apa yang biasa, biasakan apa yang betul. So, tuan-tuan dan cik puan, perkara yang kita nak belajar selepas ini adalah kita nak gunakan metronom. Metronom ni adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur keabsahan ataupun perkara yang kita boleh check kadar kelajuan kita. Saya tunjukkan sekarang. Okey, saya buka dia punya slide. So, tuan dan cik puan boleh lihat di sini. Okey, slide-nya metronom. Okey, sebentar. Okey. So, metronom ni salah satu perkara yang boleh kita gunakan untuk metronom. Okey, kita gunakan metronom sekarang tuan-tuan. Okey, ni dia slide-nya dah ada. Ni dia dah keluar dah slide dia. Alright. So ini adalah metronom alatnya. Mari kita lihat sekarang. Apa yang kita buat adalah baca dalam keadaan 60 bit per minit. Tuan-tuan, apa yang kita nak belajar adalah saya katakan awal tadi untuk memastikan sekolahku, keluargaku adalah betulkan komunikasi dulu. Betulkan komunikasi dulu. Betulkan komunikasi. Caranya macam mana? Kita lihat dekat sini. Kita belajar komunikasi yang betul, bercakap dengan laras, jeda, nafas yang betul. So, mari kita lihat dekat sini. So, apa maksudnya? Buat macam tu. Okey. Anda bercakap macam ni. Ambil buku tadi atau bahan bacaan tadi, bila bunyi tik tadi tu, kena bercakap. Contoh, saya lakukan sekarang. Saya suka makan nasi goreng kambing. Macam tu. Saya suka pergi kedai. Macam tu. So tuan-tuan, jom kita praktis. Boleh buka mic sekarang. It's okay. Tak ada masalah. Kita praktis sekarang ni. Kita praktis. Okay. Sudah? Buka mic sudah? So mari kita praktis bacaan kita. 1, 2, 3. Rancangan menunda pekerjaan kerana kepenatan dan akan mengakhiri seseorang memberi sayur sama isteri. Dalam sebuah keluarga adalah amat penting untuk mengetahui cara-cara berbicara dan berhubung yang efektif. Okey, tak boleh macam tu, cikgu. Dia kena macam ni, Itu yang kita nak belajar ni. Caranya adalah begini. Saya pergi kedai untuk membeli barang. Yang saya beli adalah macam tu. Dia kena satu-satu. Itu yang kita kena belajar. Okey. 1, 2, 3. Sekali lagi. Saya hendak pergi ke kedai membeli barang. Komunikasi yang dipesan dalam sebuah
keluarga adalah Nampak amat tak? penting untuk mengetahui cara-cara. Okey, sekarang perasan atau tidak? Boleh berikan feedback maklum balas di ruangan chat, rasa macam mana? Rasa macam mana? Rasa bercakap dalam keadaan lapar mati. boleh. Ya boleh bernafas, rasa macam mana? Macam robot, betul. Terima kasih. Rasa kekok, betul. Maksudnya apa? Bila kita berkomunikasi, cara macam ni terlalu perlahan. Mari kita pergi ke 75 bit per minit. Sudah bersedia? Mari kita cakap perkara yang sama. Jom kita lakukan sekarang. Okey. Hari ini kita ada kursus. Teruskan, Tuan Encik Boy. Sekarang ada kursus. Hari ini kita ada kursus. Hari ini kita ada kursus. Menjalankan tanggung jawab, setiap pasangan mesti berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ini Tak kena. kita perlu sedar. Tak malam ni kita santai je. Tak kena tu. Dia kena cakap satu persatu. Tak kena. Kita sebab itulah bila Ini kalau ya cikgu. Bila kena baca yang keladi ni kita Firdaus. Keladi. Okey, jadi dekat sini kita nampak dekat sini bahawa komunikasi perlu diperbetulkan daripada mula lagi. Dan seterusnya adalah kita ambil yang terakhir. Yang kita baca adalah 120 per minit. Contohnya adalah kita lihat kat sini. Hari ini saya nak beritahu satu perkara penting berkenaan dengan apa yang telah kita buat dan seterusnya boleh membantu untuk kita berjaya. Lakukan sekarang. Tuan Encik Puan, go. Banyakkan aktiviti bersama suami atau bapa sebagai ketua keluarga perlu menyusun masa keluarga agar dapat beraktiviti bersama dengan lebih kerap. Walau bagaimanapun. Mantap. Alhamdulillah. Itu dia. Maksudnya apa? Kita berkomunikasi ni bukan berkomunikasi semata-mata tetapi ada kaedahnya. Itu yang saya tekankan di sini. So untuk sekolahku keluargaku, apa yang kita nak betulkan adalah yang pertama, kita nak betulkan apa yang kita namakan komunikasi terlebih dahulu. So komunikasi ni adalah, okey, tolong salin di ruangan chat sekarang. Salin sekarang ayatnya adalah setiap tindakan ada niat yang positif. Saya tulis sekarang, setiap tindakan ada niat yang positif. Setiap tindakan ada niat yang positif. Okey, boleh tuliskan di ruangan chat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah maklum balas. Tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah maklum balas. Okey. Tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah maklum balas. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah maklum balas. Baik. So dalam kehidupan kita adalah begini. Ayat yang pertama yang saya nak kongsikan adalah setiap tindakan ada niat yang positif. Bermaksud apa yang kita buat pada malam ini mesti ada niat yang positif untuk kita pastikan kita berada dalam keluarga yang kita nak, keluarga yang kita bangga. So SMK Takis adalah keluarga yang kita banggakan. Di mana apa yang berlaku adalah perkara yang melibatkan keluarga ini kita je yang tahu. Macam tu. So oleh kerana itu, yang kedua, tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah maklum balas. Maksudnya adalah setiap perkara yang kita buat dalam kehidupan kita ni ada kaedahnya. Contoh, apa yang saya buat pada malam ini Tuan dan Cik Puan, kaedah yang saya gunakan adalah ini metodologi yang saya gunakan. So metodologi yang saya gunakan pada malam ini adalah berkenaan dengan game. Ada tak game? Ada. Ada tak interaktif? Ada. Ada tak metafora? Ada. Ada tak bahasa badan yang saya gunakan? Ada. Bermaksud ini adalah metodologi. So dalam sekolahku, keluargaku, apakah metodologi yang kita gunakan sebenarnya? Apakah metodologi yang kita gunakan untuk memastikan bahawa sekolahku, keluargaku adalah keluarga yang harmoni, keluarga yang orang boleh kita katakan sebagai keluarga yang baik. Sebab apa gini tuan-tuan? Bila kita berkomunikasi dalam keadaan yang tak sepatutnya di luar pada konteks, maka mengakibatkan salah faham itu sahaja. Sebab itulah pada hari ini kita nak berkongsi tentang beberapa perkara. Kita hadir untuk belajar bersama-sama, maka individu yang sentiasa belajar adalah orang yang takkan pernah tua, tuan-tuan.
Dan saya menyuruh kepada semua yang berada di sini untuk melihat satu perkara besar yang kita kena lakukan dalam keluarga kita. Apakah dia, tuan-tuan? Tolong tulis bilangan chat sekarang. Apakah perkara besar yang kita kena buat dalam keluarga besar kita ini? Dalam keluarga SMK Takis, sebagai sebuah keluarga, apa yang benda yang paling besar kita kena buat? Apa dia, tuan-tuan? Supaya betul-betul membanggakan kita punya sekolah ini. Apa dia? Toleransi, kerjasama. Terima kasih Cik Panu Kharijah. Lagi? Apa yang kita kena paling besar, tuan-tuan? Apa benda yang paling besar yang kita kena buat untuk menjadikan sekolahku ini adalah keluargaku? Apakah yang paling besar? Apakah perkara yang besar? Tanggungjawab komunikasi. Setakat ini tak ada lagi jawapan yang tepat. Tak ada. Tak ada lagi jawapan yang tepat setakat ni. Jawapan yang ada ni adalah tepat, tapi yang paling tepat tak ada lagi. Saya tak jumpa lagi. Kebersamaan. Anda boleh pilih lagi, anda boleh share. Kasih sayang. Lagi-lagi apa dia? Baik. Mindset. Okey. Baik. Semuanya adalah bahasa yang boleh kita letakkan di sini. Baik. Tuan-tuan dan Cik Puan, saya nak tanya satu soalan. Dalam banyak-banyak ruang, ruang apa yang paling besar sekali, tuan-tuan? Dalam banyak-banyak ruang, ruang apa yang paling besar? Ini adalah jawapan yang akan membuatkan kita semua buka mata. Ruang apa? Ruang apa yang paling besar di SMK Takis? Ruang apa yang paling besar di SMK Takis, tuan-tuan? Ataupun saya ubah soalan, ruang apa yang paling besar untuk mengubah diri kita? Ruang hati, ruang minda, salah. Ruang hati, salah. Komunikasi berkesan, salah. Ruang untuk improvement, salah. Oh, banyak salah ni coach. Oh, memang banyak salah ni. Kemaafan, masa, salah. Oh, itu dah ada jawapan dah ada. Cik Parosni Habib Abidin. Ruang yang paling besar adalah ruang untuk tambah baik diri, tuan-tuan. So, ini dah masanya untuk kita tambah baik diri. Ruang yang paling besar bukan ruang masa. Ruang yang paling besar bukan hati. Ruang yang paling besar adalah untuk tambah baik diri. Maka semua orang yang berada di SMK Takis sebagai sebuah satu keluarga yang bahagia adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita tambah baik diri. So, tuan-tuan, adakah sudah bersedia untuk tambah baik diri? Jika sudah bersedia, tuliskan di ruangan chat, yes. Adakah sudah bersedia untuk memastikan ahli keluarga kita ni, keluarga besar kita ni tambah baik diri? Jika sudah bersedia, katakan yes. Saya nak berikan formula. Saya nak berikan formula macam mana untuk kita tambah baik diri, tuan-tuan, supaya keluarga kita ni harmoni. Keluarga kita ni bahagia. Tuan-tuan, keluarga yang terbaik adalah keluarga bahagia. Ada orang dia tak bahagia walaupun duit banyak tapi tak bahagia. Keluarga yang bagus adalah keluarga yang bahagia. Macam mana nak bagi keluarga bahagia? Mesti ada formulanya. So, apa formula keluarga bahagia? Formula keluarga bahagia adalah yang pertama, tuan-tuan, kita letakkan di sini, adalah kerja berpasukan. Tu dia. Kita kena kerja berpasukan. Kenapa kita kena kerja berpasukan, tuan-tuan? Kerja yang berat menjadi ringan. Setuju? Perkara yang berlaku di SMK Takis dan seluruh sekolah adalah kerja kita bebanan yang terlalu banyak. Namun bila kita bekerjasama, kerja yang berat menjadi ringan. Yang ini masih lagi ada ke di kawasan Papar ini, tuan-tuan? Masih lagi ada ke? Angkat sama-sama ni. So, kerja berat menjadi ringan, tuan-tuan. Itu yang pertama. Seterusnya, penyapu. Jika sebatang lidi, okey sebentar, saya offkan dahulu. Jika sebatang lidi, tuan-tuan, yang ada dia tak kuat. Tetapi kalau kita bersama-sama, kita akan jadi kuat. Macam operasi menyelamat. Semalam kita dikejutkan dengan satu episod duka kepada seluruh rakyat dalam negara Malaysia. Ada van fire, lepeh, tuan-tuan, di Cameron Highland. Kerana apa? Tertimbus di dalam tanah. Meninggal individu tersebut. Baru berusia 31 tahun. So, kerja menyelamat menjadi mudah. Dan kerja yang susah menjadi senang. Dan kerana itulah, tuan-tuan, kita perlukan komitmen semua di SMK Takis ini. Yang pertama, tuan-tuan, kita kena lihat kerja sebagai ibadah. Kerja sebagai satu tanggungjawab. Kerja sebagai satu perkara yang kita kena lihat dari sudut konteks ini. Tuhan melihat, malaikat mencatat. Ataupun Allah melihat, malaikat mencatat. Apa saja. So, dia memerlukan komitmen semua. Untuk memerlukan komitmen semua, kita kena faham bahawa kita perlu tambah baik diri. Ruang yang paling besar adalah tambah baik diri. So, kita kena tambah baik diri. Sebagai satu community di SMK Takis yang berada dalam sekolahku, keluargaku, kita kena faham apakah peraturan dalam keluarga kita. Dan untuk melihat peraturan pada keluarga kita, biasanya kita akan lihat apakah yang berlaku pada mak, pada ayah. So, mak dan ayah akan set up peraturan-peraturan tersebut. Dalam masa yang sama, sebagai seorang anak, kita kena hormat selagi mana peraturan tersebut tidak melakukan perkara yang tak sepatutnya. So, ia memerlukan komitmen semua. Kenapa? Extraordinary organization, apakah dia? Contoh, tuan-tuan, Google adalah extraordinary organization.
Seterusnya, Apple adalah extraordinary organization. Dan Samsung juga adalah extraordinary. Luar biasa tuan-tuan syarikat. Dan oleh kerana mereka berada dalam kelas yang tersendiri, mereka menjadi luar biasa. Tuan-tuan, soalan saya adalah kenapa kita nak jadi extraordinary? Tuliskan di SMK Takis. Macam mana nak jadikan SMK Takis sebagai organisasi yang luar biasa? Apa yang kita kena buat? Apa yang improvement yang kita kena buat agar keluarga kita disegani oleh orang luar? Agar keluarga kita ni lebih dihormati oleh orang luar. Ataupun keluarga kita lebih harmoni, lebih bahagia. Dalam keadaan yang kita boleh saling santai-santai je. So apa yang kita kena buat? Macam mana nak jadikan SMK Takis luar biasa tuan-tuan? So boleh berikan idea di ruangan chat sekarang. Bersatu. Lagi apa lagi kita kena buat? Selain pada bersatu. Cik Puan Nur Khadijah. Apa lagi? Kita kena buat apa? Kita kena bersatu. Bersatu tu macam mana? Ada orang bersatu ni dia bersatu sekadar ya berjumpa, bercakap. Dia satu hati lain tuan-tuan. Tambah ilmu lagi. Apa kita kena buat? Toleransi. Baik. Jika tuan-tuan dan cik puan perasan, semua maklumat yang ditulis oleh cikgu-cikgu tuan-tuan dan cik puan di sini adalah values. Nilai. Nilai ini tidak boleh dibeli. Maksud coach, nilai tidak boleh dibeli. Kita pergi ke kedai, kita letakkan barang dalam troli. Bila kita letakkan, contoh kita pergi mana, Bataras ke mana ke, kita letakkan barang dalam troli. Bila kita letak barang dalam troli bermaksud, ia boleh dinilai. Tetapi untuk perkara yang kebersihan, yang kita namakan halal ataupun maklumat-maklumat yang bernilai, itu tidak boleh dijual beli. Tuan-tuan nak beli karipap yang harga RM1 ke 50 sen? Saya nak tanya dulu soalan. Nak beli yang 50 sen ke RM1 karipap? Nak beli yang mana? 50 sen ke RM1? Boleh tuliskan ruangan chat sekarang. Nak 50 sen ke nak RM1? Nak 50 sen, 50 sen. Okey? Sekarang kita dah tahu dah. Kerana kita nak murah. Tetapi tuan-tuan, yang 50 sen tu tadi, orang yang jual karipap 50 sen tu adalah kuku dia tak potong. Tapi orang yang jual RM1 tadi tu, kuku dia bersih. Nak beli yang mana sekarang? 50 sen ke RM1? Sudah. Nak beli 50 sen ke RM1? Soalan. Ya, main RM1 sebab nilai. Sebab apa tuan-tuan? Nilai. Sebab itulah untuk menjadi yang luar biasa, kita kena cari yang bernilai. Tuan-tuan adalah individu yang sangat bernilai di SMK Takis. So, bila bernilai dalam SMK Takis, tuan-tuan tahu bahawa sebagai sebuah keluarga yang besar, biasalah kadang-kadang kita terlajak kata, kadang-kadang kita terlajak perahu. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita faham nilai yang ada pada diri kita adalah nilai yang sangat berharga, maka kita kena lakukan perkara yang kita namakan ini tuan-tuan. Yang ni maklumat yang ada pada diri saya lah. So apa yang kita kena lakukan adalah saya nak bawa tuan-tuan pergi jumpa ni. Ni dia. So tuan-tuan ini apa dia? Ini apa dia? Yang tuan-tuan lihat dekat sini apa dia? Bahasa Melayu kita sebut apa? Ya ke? Tuliskan di ruangan chat apakah maknanya dalam bahasa Melayu. Okey, apa maknanya? Dalam bahasa Melayu. Apakah makna perkataan ini dalam bahasa Melayu? Apa dia tuan-tuan? Jantung. Okey, kita check jantung. Dah berlaku pergaduhan di sana. Jantung ke hati? Nampak? So salah makna, salah tindakan. Jantung ke hati? Sudah. Dah macam mana? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Tapi sekarang ni adalah gambar sama-sama tapi jawapan lain-lain. Jantung dan hati, jawapannya tak betul tu. Seterusnya, kita lihat yang seterusnya. Ni apa dia? Jantung atau hati? Jantung atau hati? Apakah jawapannya? Jantung atau hati? Apakah dia? The liver. Liver ni apa dia? Jantung ke hati, tuan-tuan? Jantung atau hati? Liver. Hati. Jawapannya adalah mari kita lihat di sini. Nampak? Daripada perkara ini adalah bahasa Malaysia disebut jantung, dalam bahasa Arab disebut qalbu, dalam bahasa Inggeris seperti mana yang tuan-tuan boleh lihat di sana. Bahasa Malaysia disebut hati, bahasa Arab disebut kibdah, dan bahasa Inggeris disebut begitu. Maknanya tuan-tuan, salah makna, salah tindakan. Sekarang tuan-tuan lihat dekat sini, apa itu jiwa? Dalam keluarga tuan-tuan, kita kena satukan jiwa. Kerana di sana terletaknya kaf bara, kaf alif tanwin, keberkatan. Bila kita bersatu jiwa, maka kita akan rasa selesa dan bahagia. Soalan, di mana jiwa? Saya nak tanya soalan ini kepada 68 orang yang berada di dalam Zoom ini, di mana jiwa tuan-tuan? Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehinggalah keadaan kaum tersebut mengubah apa yang ada dalam jiwa mereka. Tuhan akan mengubah sesuatu kaum itu dengan melakukan perubahan di jiwa.
Maksudnya ialah kaum tersebut mengubah apa yang ada dalam jiwa. Soalan saya, di mana jiwa tuan-tuan? Jiwa dalam hati. Cik Puan Jenny, hati itu di mana? Kiri ke kanan? Apakah itu jiwa? Kerana apa? Bila kita membaca satu tesis yang dibuat oleh College Quiz di Selangor, dia membuat satu analisis. Dia berkata bahawa yang membuat keputusan adalah ada di dalam jiwa. Soalannya adalah di mana jiwa? Jawapannya adalah hati kecil. Salah? Banyak salah ni. Okey. Letak atas kepercayaan. Begini. Jika ada jiwa, saya tak berikan jawapan lagi. Jika ada jiwa, mesti ada raga. Betul? Jika ada jiwa, mesti ada raga. Soalan, mana raga pula? Mana raga? Tadi jiwa, kita kata hati, kita kata akal. Soalannya adalah, di mana raga? Jantung hati. Di mana raga pula sekarang? Orang kata, jika buat sesuatu perkara, buat dengan seluruh jiwa dan raga. Sebagai sebuah keluarga besar, kita kena jaga jiwa. Dan kita kena jaga raga. Soalan, di mana raga tuan-tuan dan cik puan? Mana raganya? Roh dan tubuh Tuan Sapri. Badan. Sudah. So, kita lihat dekat sini pelbagai jawapan. Itu bagus sebab kita meraihkan semua jawapan. Tuan-tuan, saya berikan sekarang. Jiwa dan raga ni adalah akal dan hati. Jiwa adalah akal dan hati. Jeris sekali. Panca indera adalah raga. Jadi, antara mata dengan penglihatan, mana raga, mana jiwa? Penglihatan adalah jiwa. Mata adalah panca indera. Jadi yang mana besar kita kena jaga? Mata atau penglihatan? Mata atau penglihatan, tuan-tuan? Mana yang besar kita kena jaga? Mata atau penglihatan? Salah jawapannya Cik Puan Jenny. Jawapannya adalah kita kena jaga penglihatan. Antara telinga dengan pendengaran, mana yang besar kita kena jaga? Telinga ke pendengaran? Okey, yes, betul. Pendengaran. Kita kena jaga pendengaran. Maksudnya apa? Jaga jiwa. Tuan-tuan, bila kita jaga jiwa, jiwa kita baik, niat kita baik, positif. So apa yang berlaku adalah, sekiranya berlaku perkara yang tak sepatutnya, jiwa ni kita kena jaga dulu tuan-tuan. Jiwa kena jaga. Tuan-tuan, jagalah jiwa mak dan ayah. Kerana apa? Mak dan ayah kita ni, dia tak ada dah orang lain. Semalam, Tuan Sapri ada sebut sesuatu pada saya masa beberapa hari yang lepas. Bila kita teringatkan kepada individu yang kita sayang, mungkin kita akan boleh menitiskan air mata. So apa yang berlaku adalah tuan-tuan, semuanya bermula pada jiwa. So oleh kerana itu, jiwa adalah akal dan hati. Orang India berkata manasa, arva. Orang Cina berkata sing siang. Jadi jaga akal dan hati. Tuan-tuan, cakap pada diri sendiri, letak atas ni, atas tapak apa ni, dada ni, cakap pada hati, cakap pada jantung, jaga jiwa baik-baik. Itu je. 1, 2, 3. Sebut, jaga jiwa baik-baik. Itu je tuan-tuan. Cakap pada orang sebelah tuan-tuan, walaupun tak ada, cakap pada orang sebelah, jaga jiwa baik-baik. Cakap pada orang sebelah kiri, jaga jiwa baik-baik. Jaga jiwa baik-baik tuan-tuan. So, jiwa ini sebenarnya yang akan membuatkan sebuah keluarga itu adalah harmoni. Kerana jiwa. Jiwa bersih, insya-Allah okey. Maksudnya jaga jiwa tuan-tuan. Baik, mari kita lihat dekat sini dapatan-dapatan yang saya nak kongsikan dalam masa yang terbatas ini. Ini adalah NLP, saya belajar dengan beliau, Dr. Michael Hall, Dr. William Horton. Dan ini adalah Dr. Michael Hall. So, kursus yang paling mahal pernah saya pergi, kursus inilah, Meta Coaching. Harganya hampir RM20,000 untuk belajar kaedah melakukan coaching. Tuan-tuan, ini adalah state. Ini adalah meta state. So, apa berlaku adalah kerana kita sentiasa berada dalam keadaan meta. Meta bermaksud dalam bahasa Greek tu yang bermaksud tinggi, melampaui, menjangkaui. Jadi tuan-tuan, sebagai pengakhiran pada malam ini, yang saya nak kongsikan adalah ada 3 perkara penting yang tuan-tuan kena gunakan. Saya kongsikan strategi sekarang. Tuan-tuan, bila kita nak menjadikan keluarga kita harmoni, pertama sekali adalah kita tahu bahawa bila berkomunikasi itu orang kata ada pagarnya. Dia ada pagarnya, dia ada batasnya. Batasnya terletak kepada hukum 7 tambah tolak 2. Seorang lelaki yang bernama Josh Miller, seorang ahli psikologis yang berada di Jerman, pada tahun 1956, boleh rujuk buku terbitan daripada University Sains Malaysia, apa yang patut anda tahu tentang sains otak di Malaysia. Anda boleh rujuk buku tersebut. Apa yang berlaku adalah tuan-tuan, bila kita berkomunikasi, jangan cakap lebih daripada 9 patah perkataan dalam satu masa yang sama. Maksudnya, apa khabar, sihat, cukup. Jangan cakap apa khabar, sihat, lama tak jumpa. Dia akan membuatkan berbeza. Maksudnya apa begini tuan-tuan? Secara mudah,
Dekat rumah, ada tak mak dan ayah bercakap pada anaknya? Okay, tuan-tuan kena berikan jawapan di ruangan chat selepas ini. Tolong ayah basuh pinggan, selepas basuh pinggan, tengok kereta tu ada tak kotor sebab nanti kita nak keluar makan malam nanti. Dan tolong tengok mak, dalam mesin basuh ada perkara yang nak dibasuh tu sebab malam nanti kita nak makan KFC sama-sama. So, apakah yang masuk dalam otak anak tersebut, tuan-tuan? Tolong tuliskan ruangan chat sekarang. Apa yang masuk dalam otak anak tersebut? Apakah arahan yang masuk dalam otak anak tersebut? Silakan. Apa yang masuk, tuan-tuan? Apakah perkataan yang masuk dalam otak anak-anak tersebut? Saya ada masa 5 minit saja lagi. Makan KFC. Dah yang sebelum tu mana? Yang sebelum tu, yang banyak-banyak cakap tu mana? Tak ada, tuan-tuan. Sebab kata Josh Miller, manusia bila dia berkomunikasi, dia kena cakap kurang daripada 9 patah perkataan. Jangan lebih dalam satu masa yang sama. Dia hilang. Jadi sebab tu, tuan-tuan, pertama sekali adalah jangan salahkan anak. Jangan salahkan anak dulu. Mungkin salah kita berkomunikasi, mungkin. Jangan salahkan apa yang berlaku adalah jangan salahkan sesiapa sahaja, betulkan cara kita berkomunikasi. Jadi, caranya adalah begini, tuan-tuan. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tutup satu jari. Hai, awak apa khabar? Sihat? Cukup dulu. Saya sihat. Alhamdulillah, baik. Awak macam mana? Cukup. Jika tidak, jika tuan-tuan perasan, bercakap macam tu, dia akan membuatkan kita berfikir dulu. So, bila kita berfikir dahulu, apa yang berlaku adalah perkataan yang keluar adalah perkataan yang bagus-bagus. Betul atau tidak? Sebelum anda buat sesuatu perkara, fikir dulu. So, bila nak fikir tersebut, gunakan hukum 7 tambah tolak 2. 7 plus minus 2, itu yang disebut kualiti. So, bila kita bercakap dengan 7 tambah tolak 2, tuan-tuan, angkat tangan sekarang silakan. Walaupun saya tak nampak tuan-tuan dan cik puan yang ada sekarang, saya percaya tuan-tuan dan cik puan nak melakukannya. Tutup satu jari, cakap sekarang, menggunakan 9 patah perkataannya. Contoh, hai, awak apa khabar? Sihat. Itu je dulu. Silakan cakap sekarang. Okey. Seterusnya, bercakap lagi. Besok nak makan apa? Stop dulu. Sudah? Baik. Sekarang saya nak tanya soalan. Tuliskan di ruangan chat cepat dan pantas. Adakah anda berfikir dahulu atau anda main cakap je? Fikir dulu ke atau main cakap je? Tolong tuliskan ruangan chat sekarang. Fikir dulu ke main cakap je? Silakan. Fikir dulu atau cakap sahaja? Yes. Kita kena berfikir dulu. Bermaksud, apa yang anda cakap tadi perkara yang penting ke sia-sia? Soalan. Perkara yang penting ke sia-sia? Penting ke sia-sia, tuan-tuan? Masa cakap tu penting ke sia-sia? Penting. Maksudnya adalah perkara yang cakap adalah perkara yang penting, maka itu bukan perkara sia-sia. Maka anda telah melakukan perkara kebaikan. Dan apa yang kita cakap adalah perkara penting, itulah ciri-ciri ahli syurga. Sebab dia menjaga percakapannya. Orang yang menjaga percakapannya, alhamdulillah, adalah salah seorang daripada calon-calon ahli syurga. Anda fikir dulu, anda takkan cakap perkara yang sia-sia. Anda tahu apa yang anda nak dan anda cakap perkara yang penting saja. So, tuan-tuan, gunakan hukum 7 tambah tolak 2. Kenapa? Jika kita perasan, Asia, everyone can fly. Iklan Nike, just do it. Semua perkara tak akan lebih daripada 9 patah perkataan. Percayalah. Anda perhatikan billboard, segala perkara yang melibatkan tagline yang bagus tak akan lebih daripada 9 patah perkataan. Serius. So, bila berkomunikasi, kena fikir dulu sebelum kita sebut apa yang kita sebut. Dalam keluargaku syurgaku, saya pertama sekali saya nak mohon untuk tuan dan cik puan, perhatikan apakah yang kita cakap terlebih dahulu. Dan bila kita tahu perkara tersebut, maka dia akan menghasilkan perkara yang bagus. So, sebagai penutup pada malam ini, tuan-tuan, sebelum kita buka sesi Q&A, saya nak tanya satu soalan kepada tuan dan cik puan yang saya hormati sekarang. Soalan cepu cumas yang seterusnya. Apakah yang mengubah bentuk muka bumi? Silakan. Apakah yang mengubah bentuk muka bumi? Silakan tuliskan jawapan di ruangan chat sekarang, cepat dan pantas. Apakah yang mengubah bentuk muka bumi? Apakah dia? Yang mengubah bentuk muka bumi. Dunia, iklim, tangan-tangan manusia, kegiatan manusia. Baik, lautan. Baik, saya berikan jawapan terus, tuan-tuan. Yang mengubah bentuk muka bumi adalah, contohnya adalah angin. Dengan izin Tuhan, angin yang besar semua perkara yang ada di laluan angin tersebut habis. Kata kunci adalah besar dan banyak. Ingat baik-baik kata kuncinya besar dan banyak. Seterusnya. Okay. So, saya ada masa dalam 1 minit, 2 minit lagi masa tambahan. Yang ubah bentuk muka bumi adalah
Tuan-tuan, reaktor nuklear retak. Kerana apa? Dengan izin Tuhan, asbab daripada tsunami. Reaktor nuklear di Jepun retak, tuan-tuan. Yang ubah bentuk muka bumi adalah benda yang besar dan banyak. Ini adalah di Palu, Indonesia, di mana rakaman satelit 0.5 piksel mengalami proses gelinciran tanah. Tuan-tuan perhatikan di sebelah kanan sekarang ini berlakunya proses likuifaksi. Dan habis orang di sini, tuan-tuan, meninggal dunia. Rumah yang ada 3 tingkat, 1 tingkat yang paling bawah jatuh, hilang terus, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana proses yang besar dan banyak yang kita namakan likuifaksi. Yang ubah bentuk muka bumi adalah benda yang besar dan banyak. Tuan-tuan, sebagai penutup pada malam ini adalah, tuan-tuan, apakah yang mengubah minda manusia agar keluarga kita menjadi lebih harmoni? Kita nak lebih berkat, kita nak lebih berkasih sayang, kita nak lebih bagus, kita nak lebih dalam keadaan yang harmonis. Apakah yang mengubah minda kita? Agar keluarga kita ni, sekolahku menjadi keluargaku yang benar-benar saling memahami bertoleransi satu sama lain. So, apakah yang mengubah minda manusia? Jawapan bermula pada huruf P. Saya berikan kata kuncinya. Apakah yang mengubah minda manusia? Yang mengubah minda manusia adalah pengaruh. Salah? Tak betul, tak betul. Betul, bukan. Dia bermula pada huruf P. P itu adalah imbuhan. Pemikiran, tak betul. Saya bagi kata kunci. Perkara yang kita buat setiap hari besar dan banyak. Apakah dia? Yang besar dan banyak, tuan-tuan. Dapat tahu formula ini bukan sekadar di sekolah menjadi keluarga yang sangat bagus, di rumah juga menjadi keluarga yang bagus. Ini adalah rahsia. Saya habiskan wang ringgit saya hampir 300,000, tuan-tuan, untuk belajar ilmu yang kita namakan coaching, training, konsultansi tentang human development, pembangunan manusia. Hampir 300,000. Dan sebenarnya bila kita pergi semakin lama semakin dalam, sebenarnya saya mencari jawapan ini. Apakah yang mengubah minda manusia agar mereka boleh berubah menjadi lebih baik? Apakah dia? Jawapannya adalah, setakat ini saya tak nampak lagi jawapan yang tepat. Berikanlah, biarkan saya berikan jawapan kerana Cikgu Bashir kata paling lewat 9.30, saya berikan jawapan sekarang. Mudah-mudahan mungkin ada soalan Q&A. Apakah yang mengubah minda manusia? Jawapannya adalah perkataan, tuan-tuan. Jawapannya adalah perkataan. Perkataanlah yang boleh mengubah minda manusia. Contoh, saya sayang awak. Perkataan saya sayang awak itu ataupun ucapan terima kasih mengubah minda manusia. Cakap pada anak-anak, tuan-tuan. Cakap pada ahli keluarga kita yang berada di sekolah. Ucapan terima kasih, penghargaan, pujian, penghargaan kepada mereka setiap hari. Maka ia akan mengubah minda manusia itu. Kerana itu, tuan-tuan, perkataanlah yang paling banyak kita makan. Bukan makanan, bukan nasi. Kenapa? Setiap masa, setiap saat kita dihamburkan dengan perkataan. Nak beli barang, jualan murah, jualan jimat. Perkataan menyebabkan kita beli barang tersebut. Sedaplah makanan ini, lazatlah makanan. Kita beli, kita makan makanan sebab perkataan. Jadi tuan-tuan, mulai hari ini tuan-tuan, jaga perkataan, dan perkataan yang paling dalam yang kita kena jaga adalah self-talk. Self-talk lah perkataan yang paling dalam. Self-talk mengubah mood, emosi, energi. Jadi tuan-tuan, sebagai pengakhiran pada malam ini tuan-tuan, untuk menjadikan sekolahku keluargaku, maka jagalah perkataan kita, lakukanlah perkara yang terbaik, gunakanlah hukum 7 tambah tolak 2. Baik, sepintas selalu tuan-tuan dan cik puan, sekarang tuliskan di ruangan chat, apakah perkara yang kita telah pelajari pada hari ini. So, susun balik baik-baik perkataan tuan-tuan dan cik puan di ruangan chat. Apakah perkara yang kita belajar pada hari ini yang kita nak amalkan seluruhnya dalam hidup? Sebab saya berikan formula-formula tadi, tuan-tuan. Apakah maklumat yang telah diberikan sebentar tadi? Dalam masa yang sangat singkat, sangat padat. 1 jam tepat, saya bermula pada jam 8.14, 8.12 lebih kurang. So, 1 jam tepat. So, silakan tuan-tuan, apakah perkara yang mengubah minda manusia yang membuatkan kita berjaya? So, apakah maklumat yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya tuliskan di ruangan chat sekarang, tuan-tuan. Apakah dia? Baik, Alhamdulillah, sangat banyak. Jaga perkataan, jaga tutur kata, berfikir dari sebelum cakap, perkataan yang positif. Lagi apa lagi? Perkataan yang baik, kawal suara dan perkataan positif. Lagi? Apa dia? So, bila kita dapat maklumat-maklumat ini, tuan-tuan, ingatlah formula ini. Iaitu, apakah yang mengubah minda manusia? Mesti benda yang besar dan banyak. Jaga perkataan. Ingat, pelajar tadi tu, bila cikgu dia, mak dia cakap malas, akhirnya malas betul, tuan-tuan. Kerana dia membentuk kepercayaan. Dan bila kita ubah perkataan, awak ni rajin dan bagus jika awak boleh datang awal ke sekolah. Boleh? Dia buka buku kerja sekolah dia, tak siap kerja sekolah. Apa kata cikgu? Awak ni sebenarnya dalam proses nak jadi rajin ni. Boleh siapkan kerja sekolah?
Kita ubah perkataan kita. Jangan sebut perkataan malas itu. Kita tahu dia dalam keadaan begitu, tapi menghalakan kepada ke arah yang kita nak. Kita nak jadi rajin, contoh. Jadi tuan-tuan, itu saja untuk malam ini. Kita buka untuk sesi Q&A. Jaga hubungan dengan kata-kata yang baik. So, kita buka untuk sesi Q&A. InsyaAllah dipersilakan. Apakah maklumat yang kita nak belajar ataupun apa soalan? Silakan. Okey, terima kasih kepada Coach Firdaus. 9 patah perkataan sudah kan? Okey, so kepada guru-guru yang ingin bertanya, boleh bertanya. Buka mic ataupun boleh bertanya melalui chat dan insyaAllah Coach Firdaus akan jawab. Dan saya memang tak boleh nak cakap apa dah sebab 9 patah perkataan. So dipersilakan cikgu-cikgu. Open mic. Jika ada soalan boleh tanyakan sekarang. Untuk 9 patah perkataan tu boleh rujuk kajian yang dibuat oleh USM sebentar tadi. Jika kita perasan nombor telefon kita pun menggunakan hukum 7 tambah tolak 2. Sebab itulah saya percaya bahawa ibu bapa sebenarnya bila dia belajar perkara ini dan anak-anak insya-Allah akan jadi lebih baik sebab kita menyusun perkataan kita. Kadang-kadang kita teremosi dan akhirnya dia akan membuatkan keluarga tersebut akan porak-poranda lah kerana perkataan yang tak dijaga, tuan-tuan. Ada satu kajian daripada University Chenyang, China, 256 panggilan dibuat. Kerana apa? Sebab pada waktu kecil para pelajar tersebut diberikan ucapan yang negatif, yang tak sepatutnya. Dan bila besar menjadi pembunuh. Boleh rujuk kajian tentang words that change mind dalam YouTube daripada University Chenyang, China. Hanya dengan perkataan membuatkan orang menjadi pembunuh. Hati-hati, tuan-tuan. So itu yang bahaya. So silakan ada soalan boleh tanyakan sekarang jika ada, silakan. Sekiranya saya tak dapat jawab, saya akan jawab juga. Dengan jawapan yang paling jujur, saya tak tahu. Nanti saya akan carikan jawapan insya-Allah. Alright, silakan tuan-tuan dan puan. Saya sedang berada di Bandukan Riverside Resort sebenarnya. Sedang berprogram sekarang tapi kawan yang sedang handle. So, apa saja soalan yang diberikan, insya-Allah ada sesuatu yang boleh saya bantu, insya-Allah saya cuba bantu, tuan-tuan. Mungkin kita jemput Cikgu Sapli Hassan lah kan. Okey, dipersilakan Cikgu Sapli. Bashir, terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam, Cikgu Sapli. Apa khabar? Ya, alhamdulillah. Jadi, Coach, yang nak saya tanya nih, untuk guru lah masuk ke kelas semangat, macam mana tuh? Oh, nak masuk semangat? Kelas. Semangat. Oh, maksudnya masuk kelas nak dalam keadaan semangat? Okey. Ya, positif gitu. Ya. Satu perkara yang kita boleh buat adalah gunakan kaedah state management. Menguruskan keadaan diri, state management. Contoh, hari ini saya nak sihat, saya nak segar, saya nak berikan arahan kepada diri. Tuan-tuan, bila kita nak bersemangat dalam kelas, kita kena setkan state. Kita kena craftkan state. State apa yang kita nak? So, apakah state yang kita nak? Apa keadaan yang kita nak? Keadaan yang fokus, keadaan yang bertenaga, apakah state yang kita nak? So, kita kena letakkan, berikan arahan kepada diri menggunakan 2 kaedah. Pertama, gunakan suara, use your voice. Yang kedua adalah ubah fisiologi. Tuan-tuan, cuba macam sekarang ni. Tuan-tuan angkat tangan kiri dengan kanan, letak tangan macam ni je. Letak tangan macam ni, tuan-tuan. Angkat tangan kanan, kiri dan kanan, buat macam ni je. Buat dalam masa 2 minit. Buat masa dalam 2 minit. Lakukan begini, dalam masa 2 minit. Okey, dalam masa 2 minit. So, apa yang berlaku adalah, selepas 2 minit, tuan-tuan, tahap adrenalin akan berubah. Apa ni coach? Apa betul ke mana kajiannya? Tuan-tuan, perhatikan kajian yang dibuat oleh pakar bahasa badan. Saya rujuk buku You Cannot Lie to Me, anda tidak boleh menipu saya, karangan Jenny Driver. Saya pergi ke kelas tersebut, hampir 3,000 bayar untuk masuk ke kelas itu, dan dalam kajian dapatan tersebut mengatakan bahawa apabila kita mengangkat tangan begini, kita akan lebih bersemangat, positif dan rasa lebih bahagia. Kerana apa macam tu, tuan-tuan? Dia angkat tangan. So kita macam nak takbir. Tak, dia macam ni pun boleh, macam ni pun terpulang. Kerana apa? Jika kita perasan orang yang berlari, bila dia mencecah ke garisan yang penamat yang terakhir sekali, sebab mereka membuat kajian, bagaimana nak bangkitkan rasa semangat? Dia sebenarnya mengubah fisiologi. Gerakan badan, ubah fisiologi. Jika kita dalam keadaan yang begini, angkat tangan begini, dalam masa 2 minit, dia akan membuatkan kita rasa berbeza sebab darah mengalir dengan baik dan jantung itu akan mengepam darah dengan lebih bagus. So bila angkat tangan macam ni, pelari, bila dia berlari, zap, angkat tangan. Peninju, tuan-tuan, the winner is, zap, angkat tangan macam ni. So ini adalah gaya bahasa badan berpengaruh dan meyakinkan. Cadangan saya adalah
sekiranya nak bersemangat di dalam kelas, adalah memang panjang lah ceritanya nak buat kursus untuk state management ni. Tapi secara ringkas, ubah bahasa badan. So apa yang saya lakukan adalah tuan-tuan dan cikgu boleh melakukan perkara yang sama. Pergi masuk dalam kelas, minta semua pelajar angkat tangan kiri dengan kanan, lakukan begini, katakan yes. Sekarang tuan-tuan buka audio. Buka audio sekarang ni, buka audio. So buka audio, tuan-tuan angkat tangan kiri dengan kanan. Okey, buka audio Cik Puan, tuan-tuan dan cikgu buka audio sekarang. Angkat tangan kiri dengan kanan, katakan yes. 1 2 3, yes. 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 Sekarang tak boleh, sekarang tak boleh. Kurang-kurang 5 kali tuan-tuan. 5 kali. Kita kena bersama. Kena buat bersama. Oh, buka je. Macam-macam. So, yes. Okey, cukup. Memang menyeramkan tuan-tuan. Jadi yes macam tu. So itu antara cadangan saya Tuan Sapri, kita boleh gunakan kaedah dengan mengubah fisiologi. Bangunnya masuk je dalam kelas, minta anak murid kita sekali katakan yes macam tu. Secara automatik kita akan lebih berkeyakinan tinggi. Rujuk buku karangan Jenny Driver, You Cannot Lie to Me, anda tidak boleh menipu saya. Itu dia. So terima kasih Tuan Sapri atas soalan tersebut. Semangat jadinya. Yes, terima kasih. Alright. Dipersilakan So, insyaAllah. cikgu lain ataupun ada yang nak bertanya, silakan. Ada lagi soalan tuan-tuan dan Cik Puan? Abang Ros mana Abang Ros? Cikgu Ros Muzlan ni. Tuan Firdaus, Ya saya. ya, listkan tu nama-nama buku tadi tu. Oh, nama-nama buku tersebut boleh. Bagi baca. Okey, masih. Ya. Alright, boleh insyaAllah. Lagi? Saya ingin bertanya tentang yang hukum 7 apa tu? Actually dia semasa dalam komunikasi itu, bilakah keadaan itu sesuai untuk digunakan? Adakah pada permulaan kita mula untuk berkomunikasi dengan seorang atau semasa atau selepas atau ya pada masa keadaan yang sesuai untuk digunakan hukum tersebut? Thank you. Terima kasih Cik Puan. Pertama sekali adalah bila kita berkomunikasi, kita kena ingat formula betulkan apa yang biasa, biasakan perkara yang betul. Isu yang berlaku sekarang adalah bila kita berkomunikasi, kita tidak sedar apa yang kita cakap. Menyebabkan orang akan terasa. Sebab kita tak sedar. So bila kita tak sedar, kita cakap je apa yang kita cakap, akhirnya orang akan terasa. Dan kadang-kadang bila kita cakap tu benda yang tak betul atau membuatkan orang tersentuh hatinya, ataupun dengan percakapan tersebut boleh membuatkan orang tu rasa seronok, bahagia dan bagus. So, saya nak menyebut dalam perkara itu, jawapannya begini. Bila kita berkomunikasi 7 tambah tolak 2, kita kena awareness, sedar setiap masa sebenarnya maklumat yang masuk dalam otak kita adalah 2 juta maklumat bit per saat. Ada sekeliling kita ada 2 juta maklumat bit per saat, tetapi yang masuk, yang kita cerap, yang kita chunk adalah 126 bit per saat, sikit je. Maknanya maklumat sekitar kita ni banyak sangat, tetapi yang kita boleh chunk, kita boleh gigit, yang boleh kita kunyah adalah 126 bit per saat. Sebab itulah bila kita berkomunikasi, kita kena cakap dengan jelas, bukan Milton, bukan kabur. Bermaksud, bila kita bercakap 7 tambah tolak 2, kita kena ada tomak nina. Kita kena ada pause. Kita kena ada koma, kita kena ada titik. Sebab tu kadang-kadang cikgu bertanya formula kepada saya, Coach, apa formulanya yang membuatkan pelajar faham apa yang saya ajar di sekolah? Jawapan saya adalah saya katakan cikgu gunakan 7 tambah tolak 2. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bila berkomunikasi, cikgu kena sedar di mana nak letakkan titik, koma. Dan bila cikgu sedar perkara tersebut, cikgu telah menyusun perkataan itu. Sebab itulah orang boleh menyanyi, menghafal lagu. Kerana lagu-lagu yang ada dibuat dalam keadaan kurang daripada 9 patah perkataan. Cuba buka lagu sekarang. Lagu apa yang kita minat? Semua lagu tersebut dia akan kurang pada 9 patah perkataan untuk satu rangkap yang pertama. Satu baris dia akan kurang. Kerana apa? Sebab dia akan masuk kepada pemikiran orang. Dan orang yang menulis skrip itu, dia menulis dalam keadaan yang sedar. So, jawapannya adalah sedar, awareness. Cikgu saya pesan, dia kata orang kat luar sana, dia kata, Coach, orang kat luar sana adalah orang yang berada dalam keadaan tak sedar diri ni. Dia dalam keadaan zombie. Dia hanya pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Dia tak sedar apa yang sedang berlaku di sekelilingnya.
Kenapa dia tak sedar? Kerana dia tidak ada awareness, kesedaran yang paling tinggi. Dalam bahasa yang kita gunakan adalah self-actualization atau dorongan dalaman kepada diri. So dia tidak boleh mendorong. So cara nak mendorong diri adalah sedar apa yang kita cakap. Itu je. Sebab itu tuan-tuan, jika kita perasan, kita nak nasihatkan anak. Apa yang kita buat? Kita akan cakap anak bertuah. Anak bertuah. Tetapi bila kita bercakap anak bertuah, soalannya adalah apa yang masuk dalam otak kita ni? Budak ni geramnya aku. Yang masuk kat sini adalah negatif, tapi yang keluar kat sini adalah positif. Itu dinamakan mind movie, wayang minda. So yang kita cakap ni adalah perkataan. Jadi kita kena alignmentkan balik semula. Anak bertuah, di sini anak bertuah, di dalam ini, di dalam akal dan hati yang kita katakan jiwa tadi tu adalah perkara juga positif. Jadi jawapan tadi adalah untuk kita menggunakan hukum 7 tambah tolak 2 setiap masa. Sebab itulah jika anda perasan, pembaca berita menggunakan hukum 7 tambah tolak 2. Farid Ismail Emir, jam 11 malam, dulu, pukul 12 malam, TV1, TV2, baca berita. Saudara, kenapa tak ada buat? Saudara, renungkan. Hari ini, kita dapat, dia cakap macam tu, satu persatu. So, jawapannya adalah Cik Puan, sedar apa yang kita katakan, itu je. Sebab bila kita sedar, apa yang kita cakap, kita tak mengumpat. So bila kita tak mengumpat, kita cakap benda yang bagus, bukan perkara yang sia-sia. Maka itulah yang akan menjadikan kita menghala ke arah kebaikan atau ahli syurga tersebut. Begitu saja. Alright. So itu dia jawapannya. Sedar apa yang kita katakan. Ada soalan yang lain? Jika masih ada masa diberikan. Ada lagi masa. So silakan cikgu. You cannot write me apa yang patut anda tahu tentang sains otak. Okey, lagi tuan-tuan? Ada soalan lagi? Silakan. Mungkin soalan yang terakhir, mungkin Cikgu Bashir. Okey, kita jemput Tuan Pengetua, Cikgu Safri Jeffrey. Mungkin ada ingin dikatakan, silakan Tuan Pengetua. Tiada soalan yang saya nak soal pasal banyak perkara tu banyak membantulah. Dengar ke? Dengar. Banyak membantu, terutama sekali ada formula 72 tu. Lepas itu yang saya tu self talk tu. Selalunya saya berlaku dengan saya tu banyak self talk sebab dulu jadi coach juga kan. Self talk. Jadi apa yang tadi self talk tu menukar behavior. Jadi kalau boleh saya nak tengok yang the last part tu tadi. Self talk tu. Terima kasih Tuan Firdaus. Baik, terima kasih Tuan Safri. Pertama sekali tentang self talk tu adalah begini. Salah satu perkara yang boleh dilihat berkenaan dengan self talk ini adalah begini. Tadi kita berbicara tentang perkataan. Yang mengubah manusia adalah perkataan. Sebenarnya perkataan adalah hasil yang kita nampak. Perkataan adalah hasil apa yang kita nampak. Okey, saya tunjukkan dia punya macam maklum balas dia. Banyak nak share ni, tapi kita masa yang singkat, jadi kita memilih maklumat-maklumat yang diperlukan untuk bercerita di sini. Perkataan adalah hasil yang kita nampak. Jadi kita lihat dekat sini. Saya nak tunjukkan satu video apa yang berkenaan dengan self talk itu supaya kita semua sedar self talk ni adalah benda yang penting. So mari kita lihat video ni. 你不丢人，我还嫌丢人呢。你看人家孩子怎么做的，看你怎么做的。就没见过你这么笨的，办事都比你强。说你上网上干嘛？看你开这个考上小分，不想强。 我叫曹曦，16岁。我叫唐亮，16岁。我叫张强。在我12岁的时候，跟爸妈分开了，爸妈每天骂我，经常让我去死，说我没用，说我废物，从来都没夸过我。
我记得骂我最多的都是骂直脑子、直脑子、直脑子。弄了一把枪，找那个赌场里最有钱的人，拿枪把他给杀了。我去火图拿了把斧子给他砍了。拿了个水果刀，捅了他2刀。有些话呢，可能很多父母都说过，甚至现在还说着，像什么这么简单的题都不会做，废物，啥也不会，猪脑子。丢人吗？就这样的一些话，绝对是没想到，没想到这么严重。然后以后说话真得注意了。我按照我的思维走呢，我就容易发火。得改变。 Kajian yang ini yang Center for Psychological Research Shenyang, China. Jadi jawapan kepada Tuan Haji, Tuan Sabri tadi adalah berkenaan dengan perkara ini tuan-tuan. Anak tersebut datang berjumpa dengan ayahnya dan ayahnya bercakap padanya dan anak tadi tu ada kertas. Ayahnya ambil kertas tersebut, apa yang berlaku? Kamu nak jadi apa? Pergi sekolah suruh belajar. Soalan saya, anak tadi tu bercakap ke tidak? Tak. Anak tadi senyap je. Apa yang dia buat? Self-talk. Negatif ke positif? Negatif. Negatif. So akhirnya anak tersebut menjadi orang yang bila dewasa, orang yang dia dendam kesumat. Ni, dia akan keluar. Kenapa? Benda dah tak tahan masa banyak sangat. Sebab itulah self-talk adalah perkara yang penting tuan-tuan. Jaga-jaga dengan self-talk kita. Self-talk adalah internal dialogue. Wayang minda yang berada dalam pemikiran kita. Percakapan monolog dalaman. Sebab itulah dalam hal ini tuan-tuan, apa yang saya katakan tadi adalah jaga perkataan dan nukleus kepada perkataan tersebut adalah self-talk kita. So itu untuk menjawab soalan sebentar tadi. Jaga self-talk kita kerana ia boleh membuatkan keputusan yang negatif atau positif. Sebab itulah tuan-tuan, self-talk cakap apa tu? Setiap kali nak buat melakukan sesuatu perkara, ingatkan diri, self-talk cakap apa tu? Begitu. Alright? So tuan-tuan, itulah ceritanya. Panjang ceritanya. Tapi kita ringkaskan begitu. Dan perkataan yang keluar pada ayah dia tadi Kalau tu boleh minta apa tu, kalau boleh dapatkan apa nama tadi tu gambaran tu dia punya carta tadi tu. dia punya video dia nanti saya kongsikan nanti insya-Allah Ali. Carta self-talk tu. Oh, carta self-talk. Boleh. Kita maksudnya nak tengok carta self-talk. Apakah itu self-talk? Ya, apa yang di akhirnya ada behavior dan jadi apa tadi tu? Yang saya nampak behavior je. Okey, baik, faham. Yang tu saya kongsikan lagi carta self-talk tersebut. Self-talk tu panjang ceritanya tu. Kita ceritakan. Apa? Ya, saya mau tengok yang tu je pasal dia boleh gambaran dia tu nampak. Okey, dia carta buih. Baik, apakah yang self-talk tadi tu dia akan menghala ke arah mana? Baik. So self-talk tadi tu dia akan menghala ke arah mood, emosi, energi dan behavior. Saya kongsikan maklumat ini. So inilah yang berlaku apabila kita jaga self-talk. Puncanya adalah self-talk. Punca adalah self-talk. Self-talk akan mempengaruhi mood. Self-talk akan mempengaruhi emosi. Self-talk akan mempengaruhi energi dan akhirnya mempengaruhi behavior. Ada satu tempat yang kosong di situ tuan-tuan. Apakah dia? Di sini. Yang kosong ni apakah dia? Self-talk mempengaruhi mood kita. Self-talk mempengaruhi emosi kita. Self-talk mempengaruhi energi kita. Tapi ada satu tempat yang kosong. Behavior dan apa? Dan emotion. Dia adalah mempengaruhi kepada komunikasi kita.
Self-talk mempengaruhi komunikasi dan kelakuan. Sebab itulah jaga self-talk, terjaga komunikasi dan kelakuan. Kenapa berlakunya perang dunia di ketiga? Kerana pertama sekali adalah self-talk yang tak dijaga. Maka akhirnya komunikasi dan kelakuan telah tak jadi sepatutnya lah. So self-talk itu akan mempengaruhi ke komunikasi dan kelakuan seseorang. Anda nampak seseorang itu, dia buat perkara yang kita namakan behavior, cek balik self-talknya. Jika anda lihat seseorang itu marah dalam keadaan yang tak sepatutnya atau sangat suka, gembira sangat, cek balik apa self-talknya. Begitu. So jaga self-talk anda. Jadi lepas ni boleh search balik dalam ruangan Instagram, Facebook, apa semua segala. Self-talk cakap apa tu. Tu dia. Okay. Self-talk cakap apa tu. Okay. Baik. Ada lagi soalan tuan-tuan dan puan? Tu dia. Saya letakkan di sana self-talk cakap apa tu. Self-talk cakap apa tu. Okey, itu setakat ni insya-Allah tentang self-talk. Boleh rujuk balik buku yang ada. Self-talk ni adalah benda self-talk cakap apa tu. Betul Tuan Safi, self-talk cakap apa tu. Atau nak best lagi, ni ayat dia. Cakap apa tu. Ada orang tu dia nak sihat. Lepas tu dia pergi ke kedai. Dan bila pergi ke kedai dia nampak dia makanan jajan, contohnya jajan makanan yang tak sihat. Apa yang berlaku adalah self-talk dia cakap apa? Masa dia nak ambil tu. Sedapnya, self-talk dia cakap sedap. Apa yang berlaku lepas tu, komunikasi dia berubah. Sedapnya, benda ni lama tak makan. Kelakuannya akan berubah, dia akan ambil perkara tersebut. Dan sebelum dia ambil tersebut, dia kena sedar. Self-talk aku cakap apa ni? Self-talk cakap apa ni? Self-talk cakap, tak boleh. Saya nak sihat. So dia tak akan pegang benda tersebut. Nampak tak? Semuanya bermula kepada self-talk. Itu adalah nukleus kepada jawapan yang kita bincangkan selama ini. Jaga self-talk, terjaga segala-galanya. Alright. So ada lagi soalan tuan dan Encik Puan? Jika ada, Cikgu Bashir ada kat sana ke? Ada. Okey. Ada lagi soalan? Jika ada. Okey. 3, 2, 1. Kita ada soalan. Masing-masing sedang self-talk. Okey, terima kasih kepada Coach Firdaus. Wow, satu benda boleh dikatakan dengan satu perkataan wow. Okey, satu perkongsian yang sangat-sangat hebat. Okey. Ini buku-buku yang diminta tadi. Nanti cari satu lagi buku. Teruskan, Cikgu Bashir, teruskan. Okey, so maka seperti yang dijanjikan dalam 9.30 kita akan habiskan, tapi kita lewat sikit dalam 8 minit. So it's okay, tak ada masalah untuk 8 minit. Terima kasih sekali lagi kepada Coach atas satu perkongsian berkaitan dengan sekolah dan rumahku, keluarga lah, maksudnya dalam konteks keluarga lah kan. So objektif tu sampai, bagi saya objektif sampai secara peribadi, dan perkongsian banyak seperti yang Tuan Pengetua katakan tadi. Yalah, mungkin perlu buat ni lah kan, training kan bersama dengan Coach Firdaus ni, tapi tak apalah, benda tu kita akan usahakan nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penceramah kita, dan terima kasih juga kepada Tuan Pengetua, penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang dan juga semua cikgu kerana sanggup mendengar pada malam ini dan berkongsi ilmu pada malam ini. Semoga apa yang ilmu yang didapat pada malam ini akan dijadikan sebagai satu panduan dan juga perubahan kepada kita. Dan satu benda yang saya belajar adalah yang boleh mengubah
yang perkara yang bahaya adalah perkataan. Memang betul. Okay. So sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Coach Firdaus. Seterusnya kita akan buat kuis Coach, tapi kuis ni antara cikgu-cikgu je. So saya serahkan kepada Kak Rosni. Ada Kak Rosni? Okey, dipersilakan Kak. Okey, tu soalan sudah ada, jadi boleh jawablah, soalan tu sudah ada di pengetua SEN tadi siang. Dengar tak tu? Boleh dengar kah? Boleh Kak, tak ada masalah. Mau send sini ke tu soalan? Di grup sudah ada tu? Send sini je Kak. Nanti kita buat sini sama ramai-ramai ni. Oh ya kah? Cepat. Okey. Tahniah semua, tahniah Tuan Firdaus, Coach Firdaus. Saya amat berbangga kerana beberapa perkataan boleh membantu kita lah. Perkataan tu secara bertutur. Jadi saya akan usahakan sekali lagi untuk mungkin program team building lah. Macam mana kita nak merapatkan keluarga kita. InsyaAllah saya akan usahakan mungkin dalam bulan Jun atau bulan selepas tahun depan lah. Untuk program ni lagi. Kita rapatkan lagi jurang kita dengan tu untuk supaya kita memahami lagi team building tu. Okey, jadi saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada warga Takista. Jawab soalan-soalan keluargaku, rumahku, sekolahku, keluargaku yang telah disediakan oleh Rosni dengan gengnya. Tahniah dan syabas. 15 soalan yang mencabar minda anda. Jadi saya harap orang dapat jawab. Siapa dapat jawab terpantas malam ni Rosni, besok saya bagi 100. Yang terjawab terpantas dan betul semua. Okey? Saya akan bagi 100. Yang terlibat 4 orang, tak boleh. Yang lain-lain saja tu. Okey? Tahniah. Teruskan. Okey, terima kasih Tuan Pengetua. Mungkin kita akan menjawab soalan. So sekali lagi terima kasih kepada Coach. Mungkin kita akan berjumpa lagi pada next. Dan terima kasih kepada cikgu-cikgu. Okey, so untuk malam ni. Dan kita boleh live dan kita boleh fokus kepada menjawab soalan. 15 soalan. Seperti Tuan Pengetua kata, betul dan cepat dapat 100 lah bos. Ya. Itu janji saya. Kak Rosni bagi jawapan tu. Tidak, jangan bagi Rosni. Kejujuran dalam memastikan keluarga kita dapat menjawab dengan betul. Adakah keluarga kita prihatin tentang perubahan yang berlaku di sekolah? Bagi jawapan Rosni. Bagi ya, sis ya. Okey. Semua selamat menjawab. Selamat menjawab, bos. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Bye, alhamdulillah Coach. Selamat malam. Enjoy your trip di Keningau. Enjoy semua. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Okay, bos. Jumpa besok. Okey. Okey. Assalamualaikum bos. Selamat malam. Manakah Rosni kasih jawapan, bah? Okey, Bang Fir. Okey, kita live dulu Bang Fir.